Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-islam syai'an illa a'tahu wa laqad ja'ahu rajul fa'a'tahu ghanaman baina jabalain faraja'a ila qaumih faqala ya qaum aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata'a man la yakhsha al-faqra wa in kana ar-rajulu la yuslimu ma yuridu illa ad-dunya fama yalbathu illa yasira hatta yakuna al-islamu ahabba ilaihi min ad-dunya wa ma 'alaiha. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Seorang sahabat Nabi, nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia menceritakan, kata Anas, tidaklah diminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu atas nama Islam, melainkan Nabi pasti bagi. Sahabat Nabi, nama dia Anas bin Malik. Anas kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada orang mai minta sesuatu ke dia, minta atas nama Islam, maknanya minta untuk kepentingan Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada siapa mai jumpa dia minta sesuatu daripada dia, minta atas nama Islam untuk kepentingan Islam, illa a'tahu, Nabi tentu punya bagi. Tak boleh bagi banyak, Nabi bagi sikit. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau orang jumpa dia, orang minta dia tolong atas nama Islam, dia tentu tolong. Anas bin Malik kata, walaqad ja'ahu rajulun, pernah sekali seorang laki-laki datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam syarah hadis ini dia cerita yang dikatakan rajulun, laki-laki ni, dia ni adalah ketua kaum. Dia ni ketua satu kaum. Dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia minta Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi sesuatu pada dia, tolong dia. Anas kata, fa'a'tahu ghanaman baina jabalain, Nabi bagi dekat dia ni kambing satu lembah di antara dua bukit. Kebetulan ada orang kaya, satu orang kaya jumpa Nabi, dia pun tak tahu macam mana nak tunjuk sayang dia pada Nabi, dia hadiahkan kepada Nabi kambing satu lembah. Lembah maknanya kawasan antara dua bukit. Banyaknya kambing ni sampai disebut dalam hadis ni, dia kata ghanaman baina jabalain. Ghanam, kambing, dia ada di antara dua bukit. Satu lembah tu penuh dengan kambing. Satu orang mai jumpa Nabi, hadiahkan kepada Nabi kambing satu lembah. Tak lama selepas Nabi SAW terima hadiah kambing satu lembah tu, mai ketua kaum ni minta tolong Nabi SAW.
Nabi SAW bagi dekat dia semua kambing hak duk ada di lembah tu, bagi sedekah dekat kawan yang minta tolong dia ni. Faraja'a ila qaumih, ketua kaum ini bila dah dapat dah kambing satu lembah, balik jumpa kaum dia yang ramai tu. Faqala, kata dia, ya qaum aslimu fa inna Muhammadan yu'ti 'ata man la yakhshal faqra. Dia balik pergi jumpa kaum dia hak ramai tu, dia kata, wahai kaum aku, aslimu, dia kata, masuk Islamlah kamu semua, dia kata. Dia balik bagi tahu kepada orang-orang dia kata, dengar sini kamu semua, aku nak bagi tahu dekat kamu semua, aslimu, dia kata, masuk Islamlah, tak usah tunggu dah. Pasal apa? Fa inna Muhammadan yu'ti 'ata man la yakhshal faqra. Kerana yang kata Muhammad, yang bawa agama Islam ni, yang kata Muhammad ni, dia kalau bagi dekat orang, dia ni seolah-olah satu orang manusia yang tidak takut kepada miskin, dia kata. Dia balik bagi tahu pengikut dia, kaum dia hak ramai tu, dia kata sampai dah masa kita masuk Islam. Pasal apa? Pasal Muhammad, Nabi Muhammad yang bawa agama Islam ni, hangpa tahu tak dia ni orang macam mana? Dia ni satu orang manusia yang kalau orang minta tolong ke dia, dia tolong orang sampai seolah-olah kita rasa dia ni tak takut miskin. Apa ada kat dia sanggup bagi ke orang. Ni yang kata Muhammad SAW ni. Dia pergi bagi tahu kepada kaum dia kata sampai dah masa kita semua kena masuk Islam. Anas bin Malik kata, wa in kana ar-rajulu la yuslimu ma yuridu illa ad-dunya fama yalbathu illa yasira hatta yakuna al-islam ahabba ilaih min ad-dunya wa ma 'alayha. Anas bin Malik kata, kalaulah sekiranya ada seorang laki-laki dia masuk Islam kerana nak dunia. Anas kata, kalaulah ada satu orang dia masuk Islam kerana dengan masuk Islam dia boleh dapat sesuatu daripada dunia. Anas kata tak lama, dia kata orang ni kemudiannya akan menjadi orang yang sayang kepada Islam lebih daripada dia sayang dunia dan isinya. Anas bin Malik kata, orang ni kalau mula-mula dia masuk Islam tak ikhlas, masuk kerana dia mengharapkan sesuatu dia boleh dapat dalam Islam, tapi selepas dia masuk Islam tak lama, dia akan dapati Islam ni sebenarnya cukup cantik dan dia akan sayang Islam lebih daripada dunia dan segala isi dia. Tuan-tuan, hadis ni nak beritahu dekat kita, kalau sekiranya kita ikut Islam sepenuhnya, orang akan nampak Islam ni cantik. Apa yang jadi hari ni, kita tak ikut Islam. Tuan tengok surah abang hari ni, kenuri Tok Wan, bapa dengan abang, kenuri cucu, anak, adik. Budak perempuan start daripada umur 5 tahun, Tok Wan dia rogol dia, pak dia rogol dia, abang dia rogol dia, sampai lah umur 12 tahun. Tok Wan, pak dengan abang masih duk rogol dia lagi. Tuan-tuan tengok, mana silap kita? Kita nak kata salah Tok Wan tu, kita nak kata salah pak tu, kita nak kata salah abang dia. Semua orang kata lagu tu, tapi benda duk jadi juga lagi. Salah dia ialah kerana kita tak laksana apa yang Tuhan suruh. Tu salah dia. Salah dia ialah kerana Islam suruh, Allah Subhanahu Wa Taala suruh, kalau sekiranya orang berzina, hukum dia rejam kalau dia sudah berumah tangga. Kalau sekiranya dia berzina, dia belum berumah tangga, hukum dia sebat 100 rotan. Kita tak buat hukum tu. Bila tak buat, Allah Subhanahu Wa Taala tidak pelihara manusia. Allah tak pelihara. Masalah dia Allah tak pelihara. Kalau sekiranya kita buat, Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita. Bila dia pelihara, kita terpelihara, anak kita terpelihara, cucu kita terpelihara, masyarakat seluruhnya terpelihara. Tapi bila kita tak buat, Allah Subhanahu Wa Taala tak pelihara kita. Bila Allah tak pelihara kita, tak ada siapa boleh jamin kita selamat daripada apa-apa malapetaka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, benda ni kena faham. Kena faham. Kita tak akan rasa manis
gula kalau sekiranya kita tidak makan gula. Kita tidak akan rasa Islam ni baik kalau sekiranya kita tidak laksana Islam. Kalau Islam hanya tinggal dalam buku, kita baca, kita tak nampak, kita tak rasa kebaikan Islam. Kita baca, kita macam-macam nak nampak kebaikan Islam, tapi tak boleh rasa Islam tu baik macam mana. Tapi kalau Islam ni kita laksanakan sungguh-sungguh, Allah Subhanahu Wa Taala pelihara. Bila Allah pelihara, kita dapat merasai nikmat keamanan hasil daripada pelaksanaan Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW mengingatkan kita tentang perkara-perkara yang macam ini. Tentang Islam itu sangat cantik, sangat indah. Tetapi kecantikan dan keindahan Islam kita tidak akan dapat rasa selagi mana kita tidak laksanakan dia. Di antara tanda cantik Islam itu ialah macam yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis ni, bagaimana Nabi SAW atas nama Islam, Nabi sanggup habis segala-gala yang ada ke dia. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min yawm yusbihu al-ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa atau kama qala, muttafaqun alaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan. Nabi kata tak ada satu hari pun yang manusia bangun pagi melainkan ada dua malaikat turun mai ke dia. Nabi kata manusia ni bangkit aja daripada tidur, bangkit tidur aja Allah hantar mai dua malaikat ke dia. Maka berkata salah satu daripada dua malaikat ni, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Malaikat hak seorang ni dia kata, ya Allah, bagilah ganti sesuatu yang baik kepada orang yang sanggup belanja harta daripada jalan Allah. Ni kita bangkit pagi aja Allah hantar mai dua malaikat dekat kita. Selain daripada malaikat Raqib dan Atid, ada lagi dua malaikat mai dekat kita. Malaikat ni mai kata dekat kita, dia kata Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Hak satu dia kata, ya Allah, bagi ganti dekat mana-mana orang yang mengeluarkan harta dia untuk belanja pada jalan Allah. Kalau dia ada buat keluar duit walau sekupang sekalipun, kalau dia ada buat keluar duit walau RM1 sekalipun, tapi untuk agama, untuk jalan Allah, sebagai ganti kepada sekupang, kepada RM1 yang dia buat keluar tu, gantikan kepada dia sesuatu yang lebih baik. Malaikat minta dekat Tuhan. Wa yaqulul akhar, malaikat hak satu lagi pula kata, Allahumma a'ti mumsikan talafah. Ya Allah, bagilah kerosakan kepada manusia yang tahan harta dia, walau sekupang pun dia tak mau belanja pada jalan Allah. Bagi kerosakan kepada harta orang ni. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat semua ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ni dapat kita faham, Nabi tadi orang hadiah ke dia kambing satu lembah dia bagi ke orang. Kita hari ni kalau tak boleh sampai tara tu, buat takat mana boleh. Boleh bagi RM1 untuk bantu Islam, bantu orang Islam, cukup. Kalau RM1 yang kita bagi itu RM1 yang ikhlas kerana Allah, malaikat minta doa kepada Allah, ya Allah, bagi ganti duit RM1 hak dia belanja ni dengan kebaikan yang lebih banyak daripada RM1 tu. Allah Subhanahu Wa Taala, dia kalau dia bagi kebaikan dekat kita, tak ada lah kebaikan yang seumpama tu yang manusia boleh bagi ke kita. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 4. Bahrul Mazi jilid 4.
Muka surat 30. Muka surat 30. Kita masuk satu bab baru. Kata dia bab ma jaa fi taqsiris salat. Iaitu bab yang datang pada menyatakan mengqasarkan sembahyang fardu. Kita malam ni nak tengok bab sembahyang qasar. Kita dah bincang dah pada bulan lepas yang dikatakan sembahyang qasar itu ialah sembahyang yang 4 rakaat buat 2 rakaat. Maka sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang isya yang 4 rakaat bila kita buat 2 rakaat maka dipanggil sembahyang itu sembahyang qasar. Ketahuilah saudaraku, bagi orang yang musafir yang harus ia qasarkan sembahyangnya, maka bolehlah dia qasarkan sembahyang itu apabila ia berhenti singgah pada satu tempat. Kalau sekiranya dia ni musafir nak pergi ke satu tempat yang cukup 2 marhalah ataupun lebih. Daripada sini Pulau Pinang kita nak pergi Kuala Lumpur. Dalam perjalanan kita nak pergi Kuala Lumpur, kita berhenti, kita singgah di Bukit Merah. Singgah kita boleh buat sembahyang qasar. Itu maksud dia. Dia kata pada masalah ini ada ikhtilaf ulama padanya, ada khilaf ulama padanya. Ulama ada khilaf pendapat. Dia kata boleh lihat dalam masalah 87 yang akan datang. Sekejap lagi kita akan jumpa cerita yang dia nak beritahu ni. Sebelum itu dia kata di sini boleh kita dengar hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi pada fasal ini juga. Lah ni dia kata dengar hadis dulu. Sekejap lagi kita buat cerita dia. Macam mana cerita dia. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam min al-Madinah ila Makkah fa shalla rak'atain. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia telah keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Madinah nak pergi ke Mekah kerana musafir untuk mengerjakan haji serta dengan sahabat-sahabatnya. Hadis ni nak cerita Nabi daripada Madinah nak pergi Mekah. Tujuan Nabi pergi Mekah kerana nak pergi buat haji. Begitu. Maka sembahyang Nabi akan 2 rakaat, yakni dia qasarkan kepada segala sembahyang yang 4 rakaat sehingga sampai berhenti singgah di Mekah pun Nabi qasar juga ya. Itu dia. Daripada Madinah nak pergi Mekah tu sembahyang yang 4 rakaat Nabi buat 2 saja. Dalam perjalanan sembahyang yang 4 rakaat Nabi buat 2, sampai di Mekah pun sembahyang yang 4 rakaat Nabi buat 2 juga. Begitu. Bila didengar oleh seorang daripada murid Anas yang bernama Yahya bin Ishaq akan kata Anas yang demikian itu, maka muridnya itu pun bertanya kepada Anas. Qala Yahya, qultu li Anasin, kam aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Maka kata Yahya bin Ishaq, anak murid Anas bin Malik ini, kepada Anas bin Malik, tok guru dia. Kata dia, ya Anas, berapa lama berhenti singgah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah pada masa dia mengerjakan haji itu? Anas cerita ke anak murid dia. Dia kata dulu Nabi SAW daripada Madinah pergi Mekah kerana nak buat haji. Sepanjang perjalanan sembahyang 4 rakaat Nabi buat 2 rakaat. Sampai di Mekah pun sembahyang yang 4 rakaat Nabi buat 2 rakaat juga. Bila dia habaq lagu tu, anak murid dia tanya dia. Dia kata berapa hari Nabi duduk di Mekah? Dah kata di Mekah pun duduk buat 2 rakaat lagi sembahyang yang 4 rakaat. Ni berapa hari Nabi duduk di Mekah? Qala 10. Dia kata, maka jawab Anas bin Malik, iaitu berhenti Nabi 10 hari. Nabi duduk di Mekah 10 hari. 10 hari tu Nabi buat sembahyang qasar. Sekali dia nanti cerita kat kita masalah. Dia kata bermukim Nabi SAW 10 hari di Mekah, bagaimana tafsilnya? Yang kata Nabi ni sampai di Mekah duduk 10 hari. 10 hari duduk buat sembahyang qasar ni, macam mana cerita sebenarnya? Bagaimana tafsilnya? Maksudnya bagaimana detail cerita tu macam mana? Adakah kita bila baca-baca hadis ni terus boleh buat amalan?
Kita pergi Kuala Lumpur 10 hari kita hantar buat sembahyang jamak kasar. Orang tanya, tak boleh ni, hang duduk sampai 10 hari mana boleh? Baca hadis ni langsung. Rupanya mengaji tak habis. Yang kata Nabi SAW daripada Madinah pergi ke Mekah, kemudian duduk di Mekah 10 hari. 10 hari Nabi duduk buat sembahyang kasar tu, 10 hari Nabi duduk tu 10 hari macam mana? Begitu. Kata Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim, bermula hadis yang menyebutkan Nabi bermukim 10 hari di Mekah itu, iaitu maksudnya bukannya Nabi duduk singgah di Mekah 10 hari. Bahkan maksudnya ialah bermukim Nabi di Mekah dan tempat yang dikeliling Mekah 10 hari dalam masa musafirnya sallallahu alaihi wasallam pada Hajjatul Wada' itu. Ceritanya begini, dia kata. Nabi bukan kata pergi duduk di Mekah, duduk tempat tu, duduk sampai 10 hari duduk buat sembahyang kasar. Bukan macam tu. Tapi 10 hari Nabi tu 10 hari sampai di situ bergerak pergi ke tempat-tempat lain. Dan ambil masa 10 hari. Lagu macam kita sini pergi Kuala Lumpur. Kita pergi Kuala Lumpur, pergi rumah anak kita di Taman Melawati. Kita duduk di Taman Melawati 2 hari. Lepas duduk Taman Melawati 2 hari, pergi Ceras 2 hari. Daripada Ceras 2 hari, kita pergi Petaling Jaya 2 hari. Daripada Petaling Jaya 2 hari, kita patah balik mai di Ampang 2 hari. Daripada Ampang 2 hari, kita patah balik pula pergi duduk di Brickfield 2 hari. Semua tu kita kata Kuala Lumpur lah. Kita kata jumlah duduk di Kuala Lumpur 10 hari. Tapi 10 hari tu bukan duduk satu rumah. 10 hari 2 di Taman Melawati, 2 di Ceras, 2 di Ampang, 2 di Brickfield, 2 di PJ. Jadi bila pecah-pecah tu, dia dianggap kita sepanjang 10 hari tu musafir. Tu baru nampak kan, bila abang pergi Mekah aja mana tak nampak celaru pula lah malam ni. Tak celaru apa. Nabi tidak pergi duduk satu tempat. Nabi bergerak. Yang pergerakan Nabi itu semua tu dalam kawasan Mekah. Begitu. Contohnya, dia cerita ni. Ceritanya begini, iaitu pada hari yang keempat daripada bulan Zulhijjah, Nabi SAW masuk Mekah. Itu cerita dia. Nabi sampai di Mekah 4 Zulhijjah. Haji mula 9 Zulhijjah. 4 Zulhijjah Nabi masuk Mekah. Maka bermukim, yakni berhenti Nabi pada hari yang ke-5 dan ke-6 dan yang ke-7 di Mekah sendiri. 3 hari. Nabi duduk satu tempat di Mekah tu 3 hari. Hari 5, hari 6, hari 7. Hari 4 tu tak kira sebab itu hari perjalanan. Nabi duduk di Mekah tu hari 5, hari 6, hari 7. 3 hari Nabi duduk. Kemudian keluar Nabi daripada Mekah pada hari yang ke-8. Pergi ke satu tempat yang bernama Mina. Hari ke-8 Nabi keluar daripada Mekah, pergi ke satu tempat nama dia Mina. Mina dah qaryah lain lah. Nabi pergi ke Mina pada hari yang ke-8. Duduk di Mina hari yang ke-8. Dan pergi Nabi ke Arafah pada hari yang ke-9. Lepas tu 9 hari bulan Nabi bergerak ke Arafah. Dan kembali pula Nabi ke tempat yang bernama Mina tadi pada hari yang ke-10. Lepas 9 tu Nabi jalan balik singgah Muzdalifah Zat. Lepas tu terus sampai ke Mina. Hari 10 ada di Mina balik. Maka bermukim, yakni berhenti pula Nabi SAW di situ, maksudnya di Mina pada hari 11 dan hari 12. Nabi tunggu di Mina hari 11 dengan hari 12. Hari 10 masuk Mina, tunggu hari 11, tunggu hari 12. Dan keluar Nabi daripada Mina ke Mekah pada hari yang ke-13. Hari 13 lepas melontang ketiga-tiga jamrah, pada hari 13 Nabi bergerak balik ke Mekah semula. Dan keluar Nabi daripada Mekah kembali musafir ke Madinah selepas daripada itu. Maka jadilah jumlah Nabi berhenti di Mekah dan tempat yang di sekelilingnya 10 hari. Jadi dengan kerana tu Nabi SAW dalam tempoh buat haji tu Nabi buat sembahyang jamak kasar. Pasal apa? Pasal Nabi dalam tempoh tu musafir. Faham tak? Kita duduk di Mekah seminggu dah duduk ada di Mekah tu. Jadi dah terputus dah musafir kita. Jadi selama kita duduk ada di padang Arafah apa semua, tak ada sebab dah kita nak buat sembahyang
Jamak qasar. Pasal apa? Pasal musafir. Kita dah putih dah. Kita dah duduk di Mekah lebih daripada 3 hari dah. Nabi SAW dia duduk di Mekah 3 hari. Hari keempat dah keluar dah pergi ke Mina. Jadi Nabi pun mai daripada Madinah tu sampai duduk 3 hari aja. Tak ada nak putih musafir Nabi. Nabi bergerak pula. Maka Nabi sentiasa di dalam musafir. Contoh kita kata lah ni macam driver bas lah. Driver bas hari-hari musafir. Driver bas ekspres lah, bukan driver bas duk main ke Bukit Tajam ni, tak boleh lah nak buat jamak qasar. Driver bas ekspres, dia duk bawa bas daripada Batuas KL, Batuas KL, KL Batuas, Batuas KL, KL Batuas. Hari-hari dia musafir, hari-hari dia boleh buat sembahyang jamak qasar. Itu cerita dia lagu tu. Baik. Dia kata, dan 10 hari ini semuanya Nabi qasarkan sembahyang dia. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ibni Abbas dan Jabir. Dan katanya lagi, bermula hadis Anas itu ialah hadis yang hasan lagi sahih. Hadis ni hadis yang boleh buat hukum. Masalah dia kata, qasar bagi orang yang bermukim dan ikhtilaf ulama' padanya. Kata At-Tirmizi, dan sesungguhnya telah diriwayatkan daripada Ibni Abbas daripada Nabi SAW bahawasanya bermukim Nabi SAW pada setengah musafirnya 19 hari. Ada riwayat kata Nabi biasa bermukim 19 hari, dan 19 hari itu Nabi buat sembahyang qasar. Begitu. Sembahyang ia 2 rakaat qasar pada sekalian sembahyang yang 4 rakaat. Kata Ibnu Abbas pada takwil ini riwayat, maka kami apabila bermukim kami kemudian daripada telah dapat Nabi SAW barang yang antara awal hari dan antara 19 hari, sembahyang kami 2 rakaat qasar. Sahabat kata kami ikut Nabi. Oleh kerana Nabi 19 hari duduk satu tempat, Nabi buat sembahyang qasar, kami buat macam tu juga. Dan jika melebih kami atas yang demikian itu, kami tamamkan sembahyang, kerana tidak ada dalil hendak qasar bermukim ia lebih daripada itu. Dia kata kalau lebih pada 19 hari baru kami sembahyang tamam. Sembahyang yang 4 kami buat 4. Kalau takat 19 hari, sembahyang 4 kami buat 2 ya. Begitu. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, bahawasanya berkata ia, barang siapa bermukim ia 10 hari, nescaya mentamamkan ia akan sembahyangnya. Ini yang kata khilaf. Sayyidina Ali kata tak boleh sampai 19. Dia kata takat 10 saja. Dia kata 10 hari kita duduk tempat tu, hari ke-11 kena sembahyang tamam, tak boleh dah buat sembahyang qasar. Itu kata Sayyidina Ali. Dan diriwayatkan daripada Ibni Umar radhiyallahu anhuma, kata dia, barang siapa bermukim dia 15 hari, nescaya mentamam dia akan sembahyangnya. Kata Ibnu Umar pula, dia kata tak, 19 pun bukan, 10 pun bukan, dia kata 15 hari. Ini yang kata khilaf. Yang ni yang kata khilaf. Begitu. Dan sesungguhnya diriwayatkan daripadanya jua 12 hari. Dan kata apa nama Sayyidina Ali bin Abi Talib, dia pun kadang-kadang dia ubah pula. Dia kata tak, dia kata bukan 15 hari, dia kata 12. Dia kata ini yang kata khilaf. Biasalah khilaf benda macam ni berlaku. Kita akan jumpa di Masjid Seberang Jaya esok, khilaf dari segi wudu. Kan? Khilaf dari segi wudu. Laki-laki perempuan sentuh batal tak wudu. Kita akan baca tajuk tu esok ni dan kita akan tahu. Kalau Imam Syafi'i dia pegang kata batal, apa alasan dia? Ada detail huraian dia ada di sana. Imam Ahmad bin Hanbal dia kata sentuh kalau tidak ada nafsu tak batal. Kita nak tengok apa alasannya. Kita akan tengok. Ini tuan-tuan, ini yang dikatakan khilaf pendapat di kalangan ulama. Okey, baik, kita baca yang ni lagi. Ni dia 19 hari, Sayyidina Ali kata 10, sat lagi Ibnu Umar dia kata tak, dia kata bukan 10, 15. Lepas tu Ibnu Umar juga kata bukan 15, 12, dia kata macam tu. Dan diriwayatkan daripada Sa'id bin Musayyab bahawasanya kata dia apabila bermukim ia, nescaya sembahyang dia 4 rakaat. Sa'id bin Musayyab dia bukan sahabat, dia daripada kalangan tabi'in. Dia pula tak, dia kata kata bermukim aja, dia kata terus tak boleh dah. Terus tak boleh dah, kita mesti kena
Semayang 4 rakaat tak boleh buat. Semayang 4 jadi 2 tak boleh dah. Dan diriwayatkan daripada yang demikian itu oleh Qatadah dan Atha al-Khurasani. Dan diriwayatkan daripadanya oleh Daud bin Abi Hind menyalahi yang demikian itu. Kata At-Tirmizi, dan telah bersalah-salahan ahlul ilmi kemudian daripada barang yang diriwayatkan di atas itu semuanya pada kasar bagi orang yang bermukim. Dan adapun Sufyan Ats-Tsauri dan ahlul Kufah, maka berjalan mereka itu mewaktukannya 15 hari. Adalah orang sokong 15, ada orang sokong 12, ada orang sokong 10, macam tu cerita dia. Dan berkata mereka itu apabila berniat mengumpulkan atas bermukim 15 hari pada satu tempat singgah misalnya, maka dengan semata-mata niat itu sudah wajib menyempurnakan sembahyang 4 rakaat. Dia kata kalau kita sampai Kuala Lumpur, ingat nak duduk 15 hari, terus kena buat sembahyang 4 rakaat. Tak boleh dah buat sembahyang qasar. Dan kata Al-Auza'i, apabila berniat mengumpulkan atas bermukim 12 hari, nescaya menyempurnakan dia akan sembahyangnya. Al-Auza'i pula dia kata kalau kita sampai tempat tu niat nak duduk 12 hari, terus kena sembahyang 4 rakaat. Tak boleh buat dah 2 rakaat. Yang ni semua sampai setakat tu dia bagi pening kepala kita. Start daripada ni, hak ni dengar betul-betul. Dia kata, dan kata Imam Malik bin Anas dan Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, 3 mazhab besar. Imam Malik, Imam Syafi'i dengan Imam Hanbali. 3 mazhab ni kata apabila berniat mengumpulkan atas bermukim 4 hari, nescaya menyempurnakan akan sembahyangnya. Hak ni aja kita ingat. Hak tadi dengar gitu sudah. Di sisi mazhab Syafi'i, kalau kita pergi Kuala Lumpur, kita sampai di Kuala Lumpur, kita ingat niat dalam hati kita, aku nak duduk di sini 4 hari. Bila ingat kata nak duduk 4 hari, saat lagi sembahyang zuhur kena buat 4 dah. Tak boleh dah nak buat jamak, tak boleh nak buat qasar dah, habis dah. Tapi kalau kita sampai di Kuala Lumpur, duk ingat nak duduk sehari, ataupun duk ingat nak duduk 2 hari, ataupun duk ingat nak duduk 3 hari, jangan lebih daripada 3. Sampai Kuala Lumpur aku nak duduk 3 hari. Sepanjang 3 hari itu boleh buat sembahyang jamak dan qasar. Yang tu qaul yang muktamad di dalam mazhab Syafi'i. Jadi terus saya duk fikir dah lah, tadi hak 15 hari, hak 12 hari, hak 10 hari, terus saya fikir dah. Yang tu semua adalah khilaf ulama. Kita ikut yang diputuskan oleh 3 mazhab ni, termasuk mazhab Syafi'i. Dia kata kita kalau sampai di tempat yang kita pi ni, kita di sini Pulau Pinang pi Kuala Lumpur, bila sampai sana niat nak duduk 3 hari ataupun kurang, maka dalam tempoh 3 hari kita boleh buat sembahyang jamak dan qasar. Tapi kalau kita sampai sana, kita niat nak duduk 4 hari ataupun lebih, maka sampai itu dah tak boleh buat sembahyang jamak dan qasar. Sampai itu terus kena buat sembahyang tamam. Zuhur kena buat 4, asar kena buat 4, nak jamak pun tak boleh, nak qasar pun tak boleh dah. Begitu. Dan ada pun Ishaq memikirkan dia akan yang terlebih kuat daripada mazhab padanya ialah hadis Ibni Abbas yang tu kita dah baca dah. Baca dia rosak balik sekali. Itu khilaf balik. Baik, kita terus pergi ke masalah yang berikutnya. Dia kata khasar bagi orang yang niat bermukim kurang daripada 4 hari. Dan dalilnya. Yang ni yang hadis yang dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, pada hadis dalam masalah 85 itu menunjukkan atas bahawasanya orang yang musafir itu apabila berniat dia bermukim kurang daripada 4 hari, maksudnya 3 hari, 2 hari, sehari, kurang daripada 4, daripada tidak termasuk hari masuk dan hari keluar, tak kira. Kita pergi Kuala Lumpur hari Isnin tak kira lagi, Selasa, Rabu, Khamis kira, hari Jumaat kita balik. Kalau macam tu cara kita pergi Kuala Lumpur, hari Senin pergi, hari Selasa, hari Rabu, hari Khamis duduk Kuala Lumpur, hari Jumaat balik. Sepanjang 5 hari itu boleh buat jamak dan qasar. Pasal apa? Pasal kita duduk di Kuala Lumpur 3 hari saja, Selasa, Rabu, Khamis. Isnin hari berjalan pergi tak kira, Jumaat hari kita bertolak balik tak kira. Maka dalam tempoh itu kita boleh buat sembahyang jamak dan sembahyang qasar. Baik, dan bahawasanya 3 hari itu tidak dipanggil bermukim, bukannya bermukim. 3 hari itu tidak dipanggil mukim. Mukim ni bila lebih daripada 3 hari. Begitu.
Kerana bahawasanya Nabi SAW bermukim dia dengan orang yang muhajirun 3 hari di Makkah. Nabi sewaktu dia daripada Mekah, sewaktu dia daripada Madinah mai ke Mekah nak buat haji, dia sampai, dia duduk di Mekah tu 3 hari, tak lebih daripada 3 hari. Lepas tu dia dah bertolak ke Mina, lepas tu bertolak ke Arafah, lepas tu patah balik mai ke Mina, lepas tu balik mai ke Mekah. Hak dia duduk satu tempat tu 3 hari aja, iaitu di Mekah duduk 3 hari, tidak lebih daripada 3 hari. Dan menunjukkan atas bahawasanya 3 hari itu bukannya bermukim pada syarak, dan bahawasanya 2 hari masuk dan keluar itu tidak masuk kira daripadanya. Maksudnya daripada 3 hari, hari kita bertolak pi dengan hari bertolak balik tak kira. Begitu. Pendeknya dia kata, telah berkata Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan jumhur ulama. Begitulah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dan jumhur ulama, dan padanya khilaf yang bermacam-macam bagi salah. Ini benda ni khilaf banyak, tak usah duk sakit kepala dengan khilaf ni. Kita ikut pendapat Imam Syafi'i, dan yang sama dengan pendapat Imam Syafi'i ini ialah Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Cukup kuat dah tu, hak kita ikut tu dah cukup kuat dah. Maka itu keputusan dia. Jadi tak timbul dalam cerita orang pergi kursus daripada Pulau Pinang pergi kursus di Kuala Lumpur, duduk di Kuala Lumpur seminggu. Jadi 3 hari hak pertama dia duduk buat sembahyang jamaah qasar, tak boleh dah. Pasal apa? Itu menyalahi perbuatan Nabi SAW. Dia kira kita sampai di sana, kita niat nak duduk berapa hari. Kalau niat nak duduk 3 hari, baru kita boleh buat sembahyang jamaah dan qasar dalam tempoh 3 hari. Kalau kita niat nak duduk lebih daripada 3 hari, sampai tu tak boleh buat dah sembahyang jamaah dan qasar. Benda ni jelas, tak ada kekeliruan lagi dah selepas ni. Baik, masalah dia kata, qasarkah di jalan-jalan bagi orang yang berniat bermukim 4 hari apabila sampai dia ke tempat yang ditujunya. Baik, dia kata ni, dalam perjalanan ni, on the way kita nak pergi daripada Kuala Lumpur, nak pergi daripada Penang nak pergi Kuala Lumpur tu, sepanjang jalan tu boleh tak boleh kita buat sembahyang jamak dan qasar kalau sekiranya kita niat nak duduk di Kuala Lumpur 4 hari. Kita duduk cadang nak pergi Kuala Lumpur, nak duduk 4 hari. Maksudnya apa? Maksudnya putihlah musafir. Bila sampai, putih musafir. Sebelum sampai, boleh tak boleh buat sembahyang jamak qasar? Tak baca lagi pun tahu dah, kata boleh. Begitu. Baik, kata Imam Syafi'i di dalam kitab dia Al-Um, maka jika keluar seseorang, maka dia qasadnya musafir akan sebagai musafir yang harus, yakni musafir yang harus qasarkan sembahyang padanya, supaya bermukim dia padanya 4 hari, kemudian musafir dia ke tempat lain, nescaya qasar dia akan sembahyangnya di sepanjang jalan, sehingga sampai dia ke tempat dia berniat mukim itu. Sepanjang jalan tu memang kita musafir. Kita bertolak daripada Pulau Pinang nak pergi Kuala Lumpur, bercadang nak duduk di Kuala Lumpur seminggu. Dalam perjalanan nak pergi ni, boleh tak boleh kita buat sembahyang jamak qasar? Boleh. Dalam perjalanan boleh. Tapi bila sampai tempat hak kita nak pergi, tempat hak kita cadang nak duduk seminggu tu, bila sampai tak boleh dah. Perjalanan boleh. Begitu. Baik, masalah dia kata, qasarkah bagi orang yang sudah niat bermukim, tiba-tiba berpaling niat tidak mau bermukim pada waktu sampainya? Dia ni lagu duk buat latah macam tu. Mula-mula dia ingat dia nak pergi Kuala Lumpur, dia nak duduk di Kuala Lumpur 4 hari. Lepas tu dah sampai dah di Kuala Lumpur, tak macam mana duduk setengah jam, tak jadi pula. Duduk 2 hari, duduk sehari sudah nak balik. Dia kata lagu tu. Mana? Dia daripada Penang nak pergi Kuala Lumpur, duduk cadang pergi Kuala Lumpur, nak duduk rumah anak dia, nak duduk seminggu. Duduk cadang nak duduk seminggu. Sampai-sampai rumah anak dia duduk rumah haram, rumah setinggal. Tengok dengan DBKL meduk peruntuh bangunan keliling rumah dan sebagainya, dia kata aku tak boleh duduk macam ni. Dia kata hak cadang nak duduk seminggu tu cancel. Dia kata aku duduk 2 hari lepas tu nak balik. Baik, macam mana cerita ni? Dia pada asas sampai tadi ni, sampai mula tu cadang nak duduk lebih daripada 3 hari. Maknanya dari segi hukum, bila sampai tu dia dah tak boleh dah buat sembahyang qasar. Kemudiannya ubah pula fikiran, tak jadi duduk seminggu, nak duduk 2 hari. 2 hari boleh tak boleh?
Boleh pula kalau nak kira dari segi hukumnya. Tapi kes dia ni kes lain. Kes dia masa dia sampai niat nak duduk seminggu, musafir dia dah putus. Lepas tu dia ubah niat. Bila ubah niat, dia on balik dah, dia off tadi ni. Dia boleh tak boleh buat sembahyang qasar balik? Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, maka jika sudah sampai seseorang ke tempat yang ia berniat bermukim 4 hari, tiba-tiba berniat pula pada waktu sampai itu tidak mau bermukim, nescaya menyempurnakan dia akan sembahyangnya. Tak boleh juga. Tuan faham tak? Daripada Pulau Pinang nak pergi Kuala Lumpur, cadang nak duduk seminggu. Jadi bila sampai di tempat dia cadang nak pergi itu, dia dah tak boleh dah buat sembahyang jamak qasar, sebab dia niat nak duduk seminggu. Lebih pada 3 hari tak boleh dah. Dia duduk sampai belah petang tu, dia kata, ayah ingat tak ayah duduk seminggu lah. Ayah ingat esok ayah nak balik. Dia kata betul. Baik, malam tu dia nak sembahyang maghrib dengan Isya. Boleh tak boleh sembahyang Isya buat 2 rakaat? Boleh tak boleh? Dia kata tak boleh. Pasal apa tak boleh? Pasal tadi ni masa sampai tadi niat kata nak duduk seminggu. Bila niat kata nak duduk seminggu, putus dah musafir dia. Maka dia sudah jadi orang yang bermukim. Walaupun dia bercadang nak duduk 2 hari pula, dia tetap dah putus musafir dia. Begitu. Yang ni yang kena dengar betul. Dia short. Dia short, dia boleh keliru benda ni. Dia dengar. Dengar betul. Tak faham, tanya langsung. Kan, tanya langsung maksudnya tanya lepas habis mengajar sekali lah. Kan, tulis siap-siap, tanya. Saya lagi pergi buat keliru, pergi buat amal legulai tak betul, dah ibadat kita buat tak sah, lepas tu pergi tuduh Ustaz Samsuri ajang lagu ni pula, kita tak mahu. Kan, ini bagi faham betul-betul. Baik, kerana bahawasanya qasar itu tiada ia dengan niat musafir. Sebaliknya, hingga telah tetap dia berangkat berjalan. Yang kata musafir tu kalau kita niat aja belum musafir lagi. Kita duduk di rumah, duduk ingat saat lagi lepas Aisyah saat lagi nak bertolak pergi Kuala Lumpur. Kita duduk cadang ni. Ni saat lagi mengaji saat lagi masuk sembahyang Aisyah, lepas sembahyang Aisyah balik rumah Mekasi nak pergi Kuala Lumpur. Kita niat nak pergi Kuala Lumpur ni, kita musafir tak lagi? Tak lagi. Dia kata tak musafir lagi. Bila kita ni pergi jadi musafir bila? Saat lagi ni balik rumah, start kereta, keluar daripada qaryah, baru start musafir. Niat tak start lagi. Begitu. Maka apabila keluar dia daripada tempat niat bermukim tadi kerana musafir, maka haruslah dia qasar. Dan disempurnakannya sembahyang dengan niat bermukim, kerana bermukim itu dengan niat. Berbeza dengan musafir. Musafir niat tak jadi musafir lagi. Keluar tu baru kira musafir. Mukim dia kira niat. Kita sampai di Kuala Lumpur, niat kata nak duduk seminggu. Niat sudah memutuskan musafir kita. Kita sudah jadi mukim. Sebab mukim boleh jadi dengan niat aja. Dah nampak tak? Ini berat sikit berat. Dah tahu? Anak-anak tuan-tuan mengaji sekolah agama, mengaji pondok, pergi sampai peringkat universiti mengaji agama, dia mengaji lebih rosak daripada ni lagi. Ni kira ringan dia mengaji lagi rosak daripada ni. Kaedah fiqh kot tu mai, hadis kot ni mai, saat lagi hadis dengan hadis nampak macam bertembung, nak selesai macam mana, lagi susah. Kan? Setengah orang kata agama senang kan? Anak dia periksa ambil mata pelajaran agama di sekolah, dapat keputusan tak elok, dia marah. Apa hang pelajaran senang macam ni pun tak boleh. Dia main mengaji jamak qasar malam ni, dia rasa payah. Rupa-rupanya dia rasa payah ni senang, ada lagi hak lagi payah pada ni. Dia nak cerita je lagu tu. Kan? Nak ceritanya lagu tu. Jadi benda ni apa pun tak jadi payah kalau sekiranya kita bertekun, belajar, kita dengar betul-betul, kita faham sungguh-sungguh, tak payah. Hak payah ni main mengaji sekali tak main 3 kali. Payah sungguh. Pasal benda ni dia sambung daripada bulan lepas sambung daripada bulan sebelum tu. Dia 2 bulan tak main, malam ni main dia jadi payah sikit lah. Pegang kepala berasa panas aja, balik kena makan Panadol. Kan? Kalau ikut daripada awal, dia tak ada payah tak mana. Dia begitu. Baik, sambung. Masalah dia kata, yang ni tuan-tuan lagi nak kena dengar elok-elok. Dia duk main contoh ni. Bila dia main contoh ni, kalau kita tak tangkap satu ayat aja, sekali kita tak faham. Dengar elok-elok. Masalah dia kata,
Qasarkah seorang yang berniat hendak bermukim 4 hari di negeri yang akan ditempuhinya? Bukannya negeri yang hendak diperginya. Tu dah dia main lagu tu pula. Maksud dia apa? Maksudnya dia duduk di sini, duduk di Bukit Mentajam, duduk di Pulau Pinang. Nak pergi Kuala Lumpur. Dia duduk cadang, dia nak singgah tidur di Parit Buntang. Dan di Parit Buntang tu dia bercadang nak bermukim. Bila kata bermukim maksud dia apa? Lebih pada 3 hari. Ni, saat lagi lepas sembahyang Isya nak bertolak ke Kuala Lumpur. Musafir dia tu ke Kuala Lumpur. Itu matlamat dia. Tapi dalam perjalanan nak ke Kuala Lumpur tu duduk cadang, nak tidur rumah anak di Parit Buntang, nak tidur 4 hari di situ. Cerita dia. Baik, cuba tengok. Kata Imam Syafi'i, dan jikalau keluar seseorang kerana musafir pada satu negeri yang bermukim ia di dalamnya 4 hari, kemudian hendak musafir ke negeri lain pula, maka hendaklah tilik. Dia kata dalam kes tadi, kes dia daripada Pulau Pinang nak pergi Kuala Lumpur, tapi nak singgah di tengah jalan, kita kata Parit Buntang. Dia nak singgah di Parit Buntang dan dia nak duduk lebih pada 3 hari di Parit Buntang. Imam Syafi'i kata tengok dulu kes ni. Kes ni perlu dihalusi. Dia kata yang pertama, jika tiada di negeri yang berniat ia pergi pada mula-mulanya itu daripada negeri yang sejauh boleh qasar sembahyang, nescaya tiada qasar akan dia. Dia kata kalau sekiranya tempat dia nak singgah tidur, tempat dia nak singgah tidur lebih daripada 3 hari, tempat dia nak singgah tidur 4 hari itu, tempat tu dengan tempat dia nak bertolak api tak boleh musafir. Maksud dia apa? Parit Buntang lah. Pulau Pinang nak singgah Parit Buntang, Pulau Pinang dengan Parit Buntang tak boleh lagi nak buat sembahyang jamak qasar, tak cukup 2 marhalah. Kita ulang baca lagi sekali. Kata Imam Syafi'i, dan jikalau keluar seorang kerana musafir pada satu negeri yang bermukim ia di dalamnya 4 hari, kemudian hendak musafir ke negeri lain pula, maka hendaklah tilik, iaitu jika tiada di negeri yang berniat ia pergi pada mula-mulanya itu daripada negeri yang sejauh boleh qasar sembahyang, nescaya tiada qasar akan dia. Itu dia. Kalau tempat dia nak pergi tu, tempat tu tak cukup jarak dia untuk nak buat qasar sembahyang, maka tak boleh buat sembahyang qasar. Begitu. Baik. Maka apabila keluar dia daripadanya, dia keluar daripada Parit Buntang, maka tilik pula, iaitu jika ada negeri yang hendak dipergi itu sejauh boleh qasar sembahyang, nescaya boleh ia qasar dari tempat yang ia keluar yang diniatnya bermukim 4 hari itu. Dan jika tiada ada ia sejauh boleh qasar sembahyang, nescaya tiada diqasarkan dia. Dia lagu ni, tuan tu duduk peduli ayat dia tu, dengar saya cakap. Ayat ni kadang-kadang kita dia lagi tak faham. Dia lagu ni, kita duduk Pulau Pinang, kita niat nak pergi Kuala Lumpur, tapi sebelum nak pergi Kuala Lumpur, kita bercadang nak tidur di Parit Buntang. Kita bercadang nak tidur di Parit Buntang 4 malam. Bila 4 hari ataupun 4 malam, lebih daripada 3 lah. Okey, jadi Imam Syafi'i kata apa? Kita nak pergi Kuala Lumpur, tapi oleh kerana kita singgah Parit Buntang duduk lebih pada 3 hari, kita tak boleh buat sembahyang jamak qasar di Parit Buntang. Selesai. Satu bab. Bab yang kedua pula, selepas daripada dia duduk 4 hari di Parit Buntang, dia nak pergi Kuala Lumpur, boleh tak boleh dia sembahyang jamak qasar? Boleh. Pasal Parit Buntang Kuala Lumpur lebih daripada 2 marhalah. Selesai. Masalah kedua, dia duduk Pulau Pinang, dia nak pergi Ipoh. Dia duduk Pulau Pinang, dia nak pergi Ipoh. Pulau Pinang Ipoh boleh buat sembahyang jamak qasar tak? Boleh. Pasal lebih daripada 90 km. Tapi Syekh ni dia bertolak daripada Pulau Pinang, dia pergi tidur di Bagan Serai dulu. Tidur di Bagan Serai lebih daripada 3 hari. Maknanya dia ke Bagan Serai tak cukup 2 marhalah, dia tak boleh buat sembahyang jamak qasar. Yang kedua, kerana dia duduk di Bagan Serai lebih daripada 3 hari, musafir dia dah putih. Saat lagi dia nak terus pula perjalanan,
Nak kira musafir daripada Pulau Pinang ke Ipoh ke daripada Bagan Serai ke Ipoh? Daripada Bagan Serai ke Ipoh. Tengok pula cukup ke tak. Kalau cukup 2 marhalah boleh, kalau tak cukup tak boleh. Dia nak habaq kata sukatan tempat tu berdasarkan kepada tadi ni. Kalau dia daripada Pulau Pinang nak pi Ipoh, dia nak tidur di Bagan Serai sehari aja. Okey, di Bagan Serai selama dia tidur sehari tu dia boleh buat sembahyang jamak qasar, lepas tu dia terus ke Ipoh. Dia dikira jarak musafirnya daripada Pulau Pinang ke Ipoh. Sebab apa? Sebab tidur sehari di Bagan Serai tidak memutuskan musafir dia. Tapi kalau sekiranya dia daripada sini nak pergi Ipoh, pada asalnya dia boleh buat sembahyang jamak qasar. Tapi oleh kerana dia singgah di Bagan Serai, duduk lebih pada 3 hari, musafir dia dah putih. Dia pergi Bagan Serai pun tak boleh buat sembahyang jamak qasar. Lepas 4 hari nak bertolak ke Ipoh pun tak boleh buat sembahyang jamak qasar. Sebab sini pun tak cukup 2 marhalah, sana pun tak cukup 2 marhalah. Sebab apa? Sebab musafir dia terputih di Bagan Serai kerana dia tidur lebih daripada 3 hari. Tuan boleh faham? Kalau macam tu tak payah baca lah, kan? Baca sekali lagi dia nanti nak rosak balik. Tak usah baca lah. Baik, kita tengok bawah pula. Qasarkah bagi orang yang hendak pulang ke negerinya? Ini cerita tadi, cerita nak pergi lah, dia ada di Kuala Lumpur nak balik mai kampung dia. Adakah dia boleh buat sembahyang jamak qasar? Tak usah baca juga. Sebab apa? Sebab dia nak abang sama macam kes di atas. Sama macam kes di atas. Pi dengan balik sama. Kalau dia balik, katalah daripada Ipoh, dia nak balik mai Pulau Pinang, dia straight aja Ipoh balik Penang, dia boleh buat sembahyang jamak dan qasar. Dengan syarat dia buat sembahyang jamak dan qasar itu di luar daripada qaryah dia. Kalau dia duduk qaryah Tasik Gelugong, dia balik daripada Ipoh, dia nak sembahyang di Tol Juru buat jamak qasar pun boleh, dia nak singgah sembahyang masjid Seberang Jaya pun boleh, dia nak lajak pergi masjid Nyok Sebatang pun boleh, dia lajak pergi sampai masjid Pokok Macang pun boleh lagi. Lepas Pokok Macang tumbuk sampai makan sampai Macang aja. Tak boleh lah. Pasal apa? Pasal lepas Pokok Macang dia dah masuk qaryah Tasik Gelugong, tak boleh dah buat sembahyang jamak qasar. Kes dia sama macam kes tadi. Samalah juga dia daripada Ipoh nak balik mai Penang, dia singgah dulu di Bagan Serai ataupun di Parit Buntang. Dia singgah dulu di Bagan Serai, tidur di situ 4 malam dulu. Lepas 4 malam baru nak bertolak balik, macam tu jugalah. Jadi Ipoh sampai Bagan Serai tak cukup, tak boleh buat jamak qasar. Daripada Bagan Serai nak balik mai pun jadi tak cukup, tak boleh buat jamak qasar. Kes sama macam kes kita terang tadi. Tuan boleh nampak? Alhamdulillah. Kita terus lagi. Baik, masalah yang bawah tu dia kata, qasarkah bagi orang yang menurut jalan jauh padahal ada jalan dekat? Ni pula cerita lain pula. Kalau nak kira tempat nak dia nak pergi tu tak cukup 2 marhalah, tapi dia pergi pusing jalan lama, dia pusing jalan lama jadi lebih pada 2 marhalah. Ni macam mana cerita? Boleh ke tak boleh dia nak buat sembahyang jamak qasar sedangkan dia ada 2 alternatif? Dia boleh ambil jalan yang tak cukup 2 marhalah untuk sampai tempat tu, dan dia boleh ambil satu jalan lagi boleh lebih daripada 2 marhalah untuk sampai ke tempat tu. Jadi cerita dia ni nak kira musafir ke tak kah? Kita baca. Kata Imam Syafi'i di dalam Al-Um, dan apabila menghendaki seorang akan musafir satu negeri yang ada baginya 2 jalan, yakni jauh dan jalan dekat, satu daripadanya sejauh boleh qasar sembahyang dan satu lagi tidak sampai sejauh boleh qasar sembahyang, apa hukumnya? Kata Imam Syafi'i, tiadalah baginya di sisiku qasarkan sembahyang itu. Imam Syafi'i kata kalau ada jalan dekat, kita saja pergi ambil jalan jauh, tak boleh qasar. Pasal apa? Pasal kita boleh sampai di tempat tu dengan menggunakan jalan dekat. Kita ada satu jalan yang tak cukup 2 marhalah, kita saja pergi ambil jalan jauh. Imam Syafi'i kata tak boleh buat sembahyang jamak qasar dalam kes yang macam ni. Hanya sahaja adalah baginya qasar sembahyang itu apabila tiada ada kepadanya jalan melainkan perjalanan qadar yang diqasarkan padanya sembahyang. Hanya yang boleh buat qasar ni kalau tempat kita nak pergi tu ada satu jalan aja dan jalan tu memang lebih pada 2 marhalah, baru boleh buat qasar, jamak qasar. Melainkan dia kata pada jalan yang dekat itu ada seteru yang ditakuti padanya. Dia kata kecuali
Memanglah kita nak pergi tempat tu ada dua jalan. Satu jalan dekat, satu jalan jauh. Tapi kalau kita pergi jalan dekat, ada satu samsing apakah, siapa lalu jalan tu, dia nanti pukul, dia nanti katuk kereta sampai pecah dan sebagainya. Misalnya lagu tu. Maka kita tak boleh pergi jalan tu, melainkan terpaksa ambil jalan jauh untuk keselamatan kita. Dalam kes yang macam ni, dia kata boleh ambil jalan jauh dan boleh buat sembahyang jamak qasar. Begitu. Ataupun dia kata ada kawan baginya menempuhi jalan yang jauh. Maka jika ada ia yang demikian itu, nescaya adalah baginya bahawa qasar ia. Apabila adalah jauh perjalanannya, barang yang harus qasar sembahyang padanya. Ataupun kes yang kedua, dia kata dia nak pergi tempat tu memang ada dua jalan. Satu jalan dekat tak cukup 2 marhalah. Satu jalan jauh lebih daripada 2 marhalah. Cuma ada satu kawan tumpang kereta dia, kawan tu rumah dia kena pergi ikut jalan jauh. Jadi dia nak kena pergi hantar kawan tu turun, baru dia nak pergi tempat dia. Dalam kes yang macam ni, boleh buat sembahyang jamak qasar. Pasal apa? Pasal Islam mengutamakan kita tolong orang. Clear, ha? Clear. Dia cerita dia macam tu. Itu pun dia kata syarat apa? Syaratnya musafir dia itu musafir yang harus qasar. Maksudnya musafir yang bukan maksiat. Kalau musafir maksiat, habis jam. Tak boleh buat sembahyang jamak qasar. Kita tengok tajuk baru. Bab ma jaa fi tatawwu' fi safar. Iaitu bab yang datang pada menyatakan sembahyang sunat dalam musafir. Wahai saudaraku, dalam musafir itu tiada tegah atas seorang mengerjakan sunat, sama ada malam atau siang hari. Itu. Kita musafir, kita boleh buat sembahyang sunat, tidak dilarang. Maka setengah daripada yang menunjukkan atas yang demikian adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia Anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala sahibtu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 18 safara. Diriwayatkan daripada Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, kata dia telah bersahabat aku akan Nabi sallallahu alaihi wasallam 18 kali dalam musafirnya. Ni sahabat ni yang bernama Al-Barra ni, dia kata aku musafir dengan Nabi 18 kali seumur hidup aku, dia kata. Fama ra'aituhu taraka raka'ataini idza zaghati syamsu qabla az-zuhri. Maka tidak aku lihat akan dia, yakni akan Nabi, meninggalkan 2 rakaat sunat qabliyah apabila cenderung matahari dahulu daripada zuhur. Dia kata aku musafir dengan Nabi 18 kali. Dalam tempoh musafir 18 kali itu, dia kata aku tengok Nabi tak pernah tinggal sunat qabliyah zuhur. Dia kata begitu. Kata At-Tirmizi, dan pada hadis ini ada riwayat daripada Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Masalah, dia kata sembahyang sunat di dalam musafir dan khilaf ulama padanya. Kata At-Tirmizi, diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dia tiada sembahyang sunat di dalam musafir dahulu daripada waktu sembahyang dan tiada kemudian daripadanya. Itu dia. Ni pula dia kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia tiada sembahyang sunat dalam musafir dahulu daripada waktu sembahyang dan tiada kemudian daripadanya. Ada pula hadis riwayat kata Abdullah bin Umar Al-Khattab, dia pula kata dia tak pernah tengok Nabi sembahyang sunat ketika musafir. Sunat qabliyah dengan sunat ba'diyah, dia kata aku tak pernah tengok Nabi buat. Hadis tadi Al-Barra bin Azib, sahabat Nabi juga, dia kata dia 18 kali musafir dengan Nabi, tak pernah dia tengok Nabi tinggal sembahyang qabliyah zuhur. Mai Abdullah bin Umar anak Umar Al-Khattab ni pula, dia kata dia tak pernah tengok pula dah Nabi sembahyang sunat qabliyah dan sunat ba'diyah ketika Nabi dalam musafir. Nampak tak? Dia nampak dua riwayat tak sama. Kita baca. Dan diriwayatkan daripadanya, yakni daripada Abdullah bin Umar anak Sina Umar Al-Khattab juga, kata dia daripada Nabi SAW bahawasanya adalah ia, yakni adalah Nabi sembahyang sunat dalam musafir. Pula dah ada pula hadis kemudian tu, dia kata dia biasa tengok Nabi buat pula.
Biasalah hadis ni, kadang-kadang masa ni dia tengok memang dia tak pernah nampak Nabi buat. Mai satu masa pula dia nampak Nabi buat pula. Dia habang juga. Sudah ada 2 hadis nampak macam bercanggah. Begitu. Kemudiannya telah bersalah-salahan ahlul ilmi. Kemudian daripada wafat Nabi SAW. Bila wafat Nabi, ulama-ulama ni duk tengok hadis-hadis ni. Abdullah bin Umar ni Sa'd dia kata dia tak pernah tengok Nabi buat sunat qabliyah ba'diyah dalam musafir. Sa'd pula dia kata dia tengok Nabi buat. Maka bersalah-salahan ulama. Maka telah memikir setengah daripada sahabat Nabi SAW bahawasanya mengerjakan sunat ataupun tatawwu' oleh seorang laki-laki di dalam musafirnya kerana menambah-nambahkan khair, bukannya disuruh dengan tidak boleh, tidak, hanya diringankan suruhnya. Akhirnya ulama buat kesimpulan macam ni, orang yang musafir semayang sunat qabliyah ba'diyah ni kalau boleh buat bagus, kalau tak boleh buat pun tak apa, dia tak ditekankan sangat suruh buat. Ulama ambil jalan tengah macam tu. Bagi orang yang musafir, sunat qabliyah dengan ba'diyah ni kalau dia nak buat juga dia cukup bagus, tapi kalau dia tak buat tak apa, tak ada apa-apa, sebab sunat tu bukanlah sunat yang diberatkan suruh buat. Dia kata begitu. Dan dengan dialah berkata Imam Ahmad dan Ishaq, dan tiada memikir satu taifah daripada ahli ilmi akan sembahyang sunat dahulu daripada fardu dan kemudiannya ketika musafir. Maka dengan kerana tu ada sebahagian ulama kata lah ni macam ni, bila kita musafir tak usah buat sunat qabliyah ba'diyah. Begitu. Dan bermula makna perkataan ahlul ilmi yang mengatakan tidak sembahyang sunat di dalam musafir itu, iaitu qabul rukhsah, artinya terima rukhsah, yakni ikut suka, dia kata. Bukan ada suruh dengan kuat ataupun dengan ringan, hanya ikut suka saja. Sebahagian ulama pula kata lah lagu ni rasa duk tengkang lah, siapa nak buat tak mau buat sudah. Lagu tu. Tentu benda macam ni kadang jadi punca gaduh. Kan, macam pertikaian tentang sembahyang sunat qabliyah maghrib. Kan, ada satu orang kata, saya heran, dia kata pasal apa ada setengah masjid sebelum sembahyang maghrib ada sunat 2 rakaat, ada setengah masjid lepas-lepas bang qamat terus tak ada sunat qabliyah. Heran betul lah, betul-betul ni kena buat ke tak kena buat. Ada orang dia lagu tu, dia guna perkataan kena buat ke tak kena buat. Sembahyang sunat ni nak buat hang buat sudah, itu kata sunat. Dia duk kira kena buat ke tak kena buat. Samalah kesnya dengan sujud sahwi. Sujud sahwi ni sunat. Kalau sekiranya jadi apa-apa benda dalam sembahyang kita yang benda tu disunatkan kita sujud sahwi, jadi ayat yang sebenarnya ialah disunatkan sujud sahwi. Tapi ada setengah orang dia kata kena sujud sahwi. Bila kata kena sujud sahwi, dia kata tak buat kira batal. Dia faham dulu tu. Dah, sujud sahwi tu pun sunat, disunatkan sujud sahwi. Kalau dia tak buat sujud sahwi, sembahyang dia sah juga. Kalau dia buat, itu lebih baik. Macam tu cerita dia. Jadi ulama pun bila tengok duk main ribut macam ni betul-betul ni dalam musafir ni ada tak ada sunat qabliyah dengan sunat ba'diyah. Sebahagian ulama kata lah lagu ni lah, dia kata ikut suka hang lah. Hang berasa hang nak buat, hang buat bagus. Kalau hang berasa tak buat pun tak apa. Begitu. Maka barang siapa mengerjakan sembahyang sunat di dalam musafir, maka baginya pada yang demikian itu kelebihan, yakni pahala yang banyak. Dia kata kalau siapa buat pahala banyak, dia kata begitu. Dan ialah perkataan kebanyakan ahlul ilmi. Ahlul ilmi ni maksudnya ulama lah, ahli ilmu. Memilih mereka itu akan tatawwu' di dalam musafir. Alim ulama yang besar-besar, yang warak-warak, mereka kata sembahyang sunat dalam musafir ni kalau buat memang cukup besar pahala. Begitu. Kerana disuruh demikian itu, tetapi bukannya suruh yang kuat seperti waktu tidak musafir, bahkan ringan sikit. Dia kata kalau waktu tak musafir, waktu kita biasa main masjid ni, dia kata agama suruh buat sembahyang sunat qabliyah ba'diyah ni. Suruh ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, dia kata suruh ni suruh yang kuat. Sunat, tapi suruh tu suruh yang kuat.
Tapi masih sunat. Kalau tak buat tak berdosa. Tapi waktu musafir dia suruh tak kuat. Ringan sangat suruhan dia. Siapa buat, memang cukup bagus. Tapi tuan-tuan, benda ni tuan-tuan, saya nak tambah satu lah. Kita kena cerdik lah. Kita kena cerdik. Cerdik maksud dia lagu ni. Bila kita musafir, Pulau Pinang nak pergi Kuala Lumpur, kita singgah duduk semayang jamak qasar di surau-surau Lebuh Raya. Orang hak musafir ni ramai. Jadi janganlah kita ambil tempat tu lama sangat. Orang duduk queue nak masuk, nak guna. Tempat tu limited. Tempat tu terhad. Masuk mai satu pak lebay mana ke, dia jadi imam semayang, siap dengan wirid sampai complete set punya wirid. Yang orang nak buat fardu, semayang fardu, yang dia duk buat wirid sunat. Kerana dia buat wirid sunat, orang semayang ujung waktu. Yang ni orang panggil pak lebay tak cerdik. Ada tak ada jadi di surau-surau Lebuh Raya macam ni? Cukup banyak jadi. La ilaha illallah. Dia nak buat benda baik, tapi dia buat benda baik menyebabkan jadi tak baik pada orang lain. Orang lain nak masuk tak boleh sebab dia duduk tentu, dia duduk wirid. Orang belakang dia pun tunggu bagai duduk wirid sekali. Orang nak semayang fardu. Nampak tak? Yang ni kata kena cerdik. Kita tempat-tempat macam tu, tempat musafir, tempat terhad, orang nak guna ramai, kita kena cepat. Masuk semayang Allahu Akbar, semayang apa semua, surah pun ambil surah pendek-pendek. Maghrib lebih-lebih lagi, masa singkat. Ambil surah pendek-pendek aja. Habis, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Doa ringkas. Sapu muka kelang. Orang lain pula nak semayang. Ini kena, tuan-tuan. Yang ni kadang-kadang benda-benda macam ni berlaku di tempat-tempat semayang ni kan. Orang yang selalu musafir, dia memang fed up dengan benda macam ni. Dia fed up. Nak wirid, nak apa-apa keluar ni, naik kereta boleh wirid lagi. Bukan wirid mesti dalam surau plus saja. Naik kereta lagi nak baca ayat kursi dah apa baca kan. Nak meratik jangan sampai steering lari ke kanan-kanan, sudah nak meratik dah lagu mana pun kan. Dia lagu tu saja. Jadi oleh kerana benda ni tak ada dalam kitab, maka ada orang dia tak timbang benda-benda macam ni sampai menjadi susah kepada sebahagian orang yang lain. Itu saja kita tambah. Baik masalah dia kata. Sembahyang sunat Nabi SAW di dalam musafir dan hadisnya. Kita habis sikit ya. Satu muka ya. Wahai saudara, kusanya telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi hadis Nabi SAW Nabi sembahyang sunat dalam musafirnya. Katanya Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadar was safar. Dia kata diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Umar radhiyallahu anhuma. Nama dia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Katanya telah sembahyang aku serta Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam negeri, yakni pada masa tidak musafir. Ni anak Sina Umar ni. Dia kata di Mekah, di Madinah pun aku duduk semayang dengan Nabi. Waktu musafir pun aku semayang dengan Nabi. Kata dia fasallaitu ma'ahu fil hadar az-zuhra arba'an wa ba'daha raka'ataini. Kata dia maka sembahyang aku serta Nabi SAW ketika dalam negeri, yakni ketika masa tidak musafir. Akan sunat dahulu daripada zuhur 4 rakaat dan sunat kemudian daripada zuhur 2 rakaat. Masa duduk di Madinah tak musafir, Nabi SAW kalau nak sembahyang zuhur, sebelum sembahyang zuhur Nabi buat sunat qabliyah 4 rakaat. Tuan-tuan, dalam mazhab Hanafi sunat qabliyah zuhur 4 rakaat, dia tak ada 2. Dalam mazhab Syafi'i ada 2 ada 4. Itu sebab tuan-tuan pergi masjid Clean, masjid India, masjid apa semua tu, depa sunat qabliyah zuhur 4 rakaat. Pasal apa? Pasal hadis yang mengatakan Nabi buat sunat qabliyah zuhur 4 rakaat, hadis tu hadis yang kuat. Dia begitu. Kan? Baik. Jadi Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ni, anak Sina Umar Al-Khattab ni, dia kata aku ni selalu semayang berimam dengan Nabi. Memang aku duk ikut Nabi. Masa Nabi tak musafir, Nabi sembahyang sunat qabliyah zuhur 4 rakaat. Lepas tu sembahyang zuhur
kemudian sembahyang sunat ba'diyah 2 rakaat. Kemudian kata dia lagi, wa sallaitu ma'ahu fi safar, dia kata az-zuhra raka'ataini wa ba'daha raka'ataini. Dan sembahyang aku serta Nabi ketika musafir akan zuhur 2 rakaat dan kemudiannya 2 rakaat. Dia kata masa musafir, sebelum sembahyang zuhur, Nabi sembahyang sunat qabliyah zuhur 2 rakaat. Maksud waktu tak pergi mana, waktu tak musafir, Nabi sembahyang sunat qabliyah zuhur 4 rakaat. Tapi dalam musafir, sunat qabliyah zuhur Nabi buat 2 rakaat. Begitu. Kemudian kata dia, wal asra raka'ataini wa lam yusalli ba'daha syai'an. Dan dia kata sembahyang aku akan sunat dahulu daripada asar 2 rakaat, dan tiada sembahyang ia kemudian daripada asar akan sesuatu. Sebelum sembahyang asar 2 rakaat sunat qabliyah, dia kata. Kemudian kata dia, wal maghrib fil hadar was safari sawa'un 3 rakaat la tanqusu fil hadar wala fis safar, dia kata. Dan sembahyang maghrib di dalam negeri dan sewaktu musafir sama juga, iaitu sembahyang maghrib 3 rakaat. Tiada kurang di dalam negeri dan tiada di dalam musafir. Sembahyang fardu, dia kata maghrib, musafir ke apakah, dia 3. Dia tak ada qasar dia. Begitu. Kata dia, wahiya witrun nahar. Dia kata, dan ialah witir bagi siang hari. Dia kata. Begitu. Wa ba'daha raka'ataini. Dan sembahyang aku serta Nabi SAW akan sunat kemudian daripada maghrib itu 2 rakaat. Lepas maghrib sembahyang ba'diyah 2 rakaat. Begitu. Maknanya sembahyang maghrib tadi dia tak abang kata ada apa? Ada qabliyah 2 rakaat. Tuan-tuan tengok hadis ni. Dia kata Nabi sewaktu tak musafir, sewaktu duduk di rumah, duduk di Madinah, sebelum sembahyang zuhur qabliyah 4 rakaat. Kemudian sembahyang zuhur 4 rakaat, kemudian ba'diyah 2 rakaat. Ni sewaktu tak musafir. Kemudian sembahyang asar pun sebelum sembahyang asar 2 rakaat qabliyah. Lepas itu asar 4 rakaat, lepas sembahyang asar tak ada ba'diyah. Kemudian maghrib, sembahyang maghrib 3 rakaat, lepas maghrib ba'diyah 2 rakaat. Kemudian sembahyang isya 4 rakaat, kemudian ba'diyah 2 rakaat. Yang tu semasa tak musafir. Masa musafir pula dia kata Nabi sebelum buat sembahyang qasar zuhur, Nabi sembahyang qabliyah 2 rakaat. Kemudian sembahyang zuhur 2 rakaat qasar. Kemudian selepas sembahyang tu sembahyang ba'diyah 2 rakaat. Ba'diyah zuhur 2 rakaat. Kemudian saat lagi nak sembahyang asar, qabliyah asar 2 rakaat. Kemudian sembahyang asar qasar 2 rakaat, lepas itu tak ada dah sembahyang ba'diyah. Kemudian masuk maghrib pula dalam musafir. Masuk maghrib pula Nabi terus sembahyang 3 rakaat, lepas itu ba'diyah 2 rakaat. Kemudian saat lagi masuk Aisyah, Nabi buat sembahyang Aisyah qasar 2 rakaat, ba'diyah 2 rakaat. Yang ni yang Abdullah bin Umar bin Al-Khattab nak beritahu dekat kita. Dia kata, dan kata At-Tirmizi bermula ini hadis hasan. Telah aku dengar akan Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, yang ni Imam Bukhari. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari berkata ia, tiada meriwayat oleh Ibnu Layla akan satu hadis lebih berkenan aku kepadanya daripada hadis ini. Imam Syafi'i dia sangat suka dengan hadis ini. Ini apa nama? Imam At-Tirmizi dia sangat suka dengan hadis ni. Betul hadis ni. Dia kata hadis ni ada diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dia kata masalah sembahyang sunat dalam musafir siang dan malam. Kata Syafi'i di dalam Al-Um, dan bagi orang yang musafir itu bahawa sembahyang sunat dia malam dan siang. Pada masa dia qasar akan sembahyang ataupun tiada qasar. Sembahyang sunat ni moduk jalan, dia kata. Itu pendapat siapa? Pendapat Imam Asy-Syafi'i. Sembahyang sunat ni kalau boleh buat cukup cantik, dia kata. Tapi tak disuruh secara keras suruh kita buat. Tapi kalau siapa buat cukup cantik. Yang ni pun saya kata apa tadi? Kena cerdik. Kita pergi guna surah lebuh raya saat lagi dengan duk buat sunat qabliyah, saat lagi dengan duk buat sunat ba'diyah, orang duk queue panjang nak sembahyang, tak maulah. Utamakan orang nak buat sembahyang fardu.
daripada kita nak buat sembahyang sunat. Begitu. Baik. Dan diriwayatkan daripadanya bahawasanya adalah ia sembahyang akan sunat dahulu daripada zuhur. Hal keadaannya musafir akan 2 rakaat. Itu dia. Dia kata Nabi sendiri buat sembahyang qabliyah apa semua Nabi buat, dia kata. Dan dahulu daripada asar 4 rakaat. Dan ada pula riwayat kata Nabi biasa buat qabliyah asar sampai 4 rakaat. Dan sabit daripadanya bahawasanya sembahyang sunat dia pada tahun menang perang ambil Mekah 8 rakaat, iaitu sembahyang sunat duha. Tu je. Nabi musafir, Nabi mai daripada Madinah masuk mai ke Mekah. Nabi masuk mai, Nabi kuasai Mekah tanpa berlaku tumpah darah. Bila keadaan semua tenang, tenteram elok, Nabi terus pergi sembahyang 8 rakaat sembahyang sunat duha. Sedangkan Nabi ketika itu dalam musafir. Begitu. Dan sesungguhnya qasar dia pada tahun menang perang Mekah itu. Dan saat lagi bila masuk zuhur, Nabi sembahyang zuhur 2 rakaat qasar. Tapi sebelum masuk zuhur, masa ada waktu duha tu, Nabi sembahyang duha. Sebaik-baik sahaja dia masuk Mekah, Nabi sembahyang duha 8 rakaat. Itu sabit daripada hadis Nabi SAW. Jadi jelas dekat kita. Kesimpulan dia apa? Kesimpulannya sembahyang sunat ketika musafir itu memang boleh buat. Walaupun tuntutan suruh buat itu tuntutan yang tidak berat, tuntutan yang ringan, sehingga kan ulama kata siapa nak buat-buat, siapa tak buat pun tak apa. Tapi Imam Syafi'i kata kalau kamu boleh buat itu lebih bagus. Dia kata begitu. Baik, tajuk berikutnya bab fil jam'i bainas salatain. Baru nak masuk bab sembahyang jamak. Kita tengok ni semua ni bab sembahyang qasar. Lepas ni dia nak tengok bab sembahyang jamak. Tetapi syarat untuk sembahyang qasar, sembahyang jamak ni ada banyak yang sama. Ada banyak yang sama, syarat-syarat umum dia. Kan? Syarat jauh perjalanan sama. Syarat musafir tu mesti bukan musafir yang maksiat, sama jamak dengan sembahyang qasar sama syarat dia. Cuma lepas ni dia nak khususkan bincang tentang sembahyang jamak saja. Macam mana? Kalau kita buat jamak takdim, sembahyang mana nak dulu? Kalau buat sembahyang jamak takhir, sembahyang mana nak dulu? Dia akan bincang benda-benda yang macam tu. Wallahu a'lam. Soalan. Bagi seorang pelayar, Datuk Azhar lah ni, kan, yang berlayar jauh, iaitu selama sebulan 2, bolehkah dia sembahyang qasar sepanjang tempoh itu? Sedangkan dalam tempoh berkenaan kapal ada singgah di mana-mana pelabuhan lebih daripada 4 hari. Contohnya kapal itu berlayar ke Amerika, tapi dalam perjalanan itu kapal itu singgah di Singapura, Tokyo dan sebagainya lebih daripada 4 hari. Terima kasih. Soalan daripada Popeye the Sailor Man. Hui. Popeye tanya soalan ni, dia pun kira Sailor Man. Dia tak tulis Popeye, saya sebut. Dia tulis jadi terima kasih Sailor Man dia tulis. Dia ni ahli pelayaran lah. Baik, Popeye tu tambah lah, kan? Baik, dia cerita lagu ni. Bagi kes pelayar, dia musafir, sebab destinasi dia memang nak pergi jauh. Dia bertolak daripada pelabuhan Langkawi misalnya. Dia bertolak tu dia bukan cadang nak singgah dekat-dekat. Dia bertolak tu Singapura misalnya. Bila sampai di Singapura dia duduk 4 hari. Daripada Pulau Pinang, daripada Langkawi, dia nak sampai Singapura, sepanjang jalan tu dia adalah musafir dan dia boleh buat sembahyang jamak dan qasar. Bila dia sampai di pelabuhan Singapura, tengok dia nak duduk di tempat tu sajakah ataupun dia nak berkelewang dalam Singapura daripada qaryah ke qaryah kah? Kalau dia nak duduk setempat tu saja, dia niat nak duduk lebih daripada 3 hari, terputus musafir dia. Tapi kalau dia sampai di Singapura, dia tambat kapal dia elok-elok, saat lagi dia pi dekat apa ni, dia berpusing dalam Singapura, setiap dia pergerakan dia tu, dia boleh sembahyang jamak dan qasar. Dia cerita dia sama macam kes tadi lah. Cuma dia ni, kita duk cerita kod darat, dia cerita kod laut. Kan, saat lagi dia bertolak pula daripada Singapura, dia nak pergi ke port mana pula, ke pelabuhan mana pula, ke Tokyo pula misalnya. Sepanjang jalan nak sampai Tokyo tu, kena semayang. Semayang tu dia boleh buat, dia entitled, dia layak untuk buat semayang jamak dan qasar.
Macam itulah seterusnya sampailah dia balik. Sampai dia balik, dia sampai di pelabuhan tu, dia masih boleh buat sembahyang jamak dan qasar lagi. Dia terputih sembahyang jamak qasar dia bila dia masuk qaryah dia. Qaryah dia tang mana? Kalau qaryah dia di Kuala Nerang, dia sampai kawasan masjid Kuala Nerang baru terputih musafir dia. Kan? Dia cerita begini lah. Kalau Popeye boleh tanya nak sembahyang, alhamdulillah. Kan, yang tu aja kita nak. Kita nak orang Islam ni yang tu aja. Kita nak orang Islam ni sembahyang jangan tinggal. Yang tu aja. Tuan-tuan, selagi ada orang Islam duk tinggal sembahyang, lagi tu Tuhan tak tolong kita. Tuhan tak tolong kita. Selagi ada orang Islam tak sembahyang, selagi tu Tuhan tak tolong kita. Kan? Tuan tengok, kadang-kadang bantuan Allah tertahan. Tuhan tahan bantuan dia semata-mata kerana ada orang Islam sembahyang saf tak sama. Itu tuan fikir. Sembahyang bukan tak sembahyang, saf tak sama, menyebabkan Tuhan tahan zat pertolongan dia. Tuan-tuan boleh bayangkan orang Islam tak sembahyang. Berlaku benda ni pada Sayyidina Umar Al-Khattab ketika dia pimpin pasukan tentera nak pergi perang. Dia heran, dia turun perang-perang berasa macam boleh menang, tak menang. Esok turun perang berasa boleh menang, tak menang. Semayang Sayyidina Umar ni bermunajat pada Tuhan, minta, ya Allah, apalah masalah ni sehingga semayang, sehingga turun perang tak boleh menang ni, sedangkan rasa macam boleh menang. Sayyidina Umar Al-Khattab dapat ilham bahawa ada masalah dengan saf semayang sahabat-sahabat dia. Benda ni datang dalam athar. Athar maksudnya riwayat daripada sahabat-sahabat. Umar Al-Khattab kemudiannya pastikan supaya saf ni disamakan. Pasal Nabi very particular tentang saf semayang. Nabi very particular. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis salah. Samakan barisan kamu, samakan saf kamu, kerana sama saf itu sebahagian daripada kesempurnaan semayang. Saf tak sama, semayang tak sempurna. Hadis tu, hadis Nabi tu, sawu sufufakum tu hadis Nabi. Bila Umar pastikan benda tu semua elok, alhamdulillah, esoknya Allah bagi bantuan, menang tentera Islam. Kita ambil istimbat, ambil pengajaran daripada hadis tu. Kalau saf tak sama pun Tuhan boleh tangguh bantuan dia. Tuan-tuan boleh bayangkan orang Islam tak semayang. Ada satu orang, dia pergi jumpa adik-beradik dia lah di satu tempat. Saya ada mengajar di tempat tu. Dia tanya adik-beradik dia, dia kata, Ustaz Samsuri ada duk main mengajar kan masjid hamba ni? Dia kata ada, tapi orang tak pergi dah kuliah dia ni. Pasal apa orang tak pergi kuliah dia? Pasal dia ni suka kata kat orang menjaga pasal malam tak semayang. Kita tengok cerita, ini kata cerita-cerita. Orang tak suka dah pergi kuliah dia ni. Pasal apa? Pasal dia suka duk kata orang menjaga pasal malam tak semayang. Dia kata orang marah lah ni, orang tak pergi dengar dah kuliah dia. Amboi. Kan? Kita mengingatkan, saya biasa sebut benda ni, kita mengingatkan menjaga pasal malam ni, kita kata kok mana pun cari ruang masa untuk semayang. Saya kata lagi padan dengan orang yang nak pergi beli ni pun, time maghrib tu dia duk timpa pergi beli. Jadi time tu bila orang pakai duk pergi beli, kawan hak menjaga ni dia tak boleh nak lari pergi semayang, dia duk sayang tu, dia duk nampak untung, dia nak dapat orang mai beli. Teguran itu dibuat kesimpulan, dia ni duk kata orang pasal malam semua tak semayang. Tuan-tuan nampak tu salah faham ni, dia boleh jadi begitu. Jadi hak tak pasal-pasal pun jadi nak marah. Dan sebenarnya pun mereka pun tak main kuliah kita, pasal dia menjaga tiap malam. Kan? Tapi nak jadi kemodai sembang tu, amboi, kan? Samalah saya cerita dulu, kawan saya seorang jadi penolong kanan di satu sekolah. Ustazah sekolah tu duk kepung budak-budak sekolah menengah, duk kepung budak-budak ni suruh semayang sebelum balik rumah. Anak-anak tuan-tuan sekolah menengah, dia ada satu masa dia panggil amali semayang. Budak-budak kena semayang pada masa tu. Budak-budak jenis liak ni, jenis tak mau semayang ni, orang duk kepung, mereka tahan suruh semayang. Dia tak mau semayang, dia nak balik pasal kawan balik no ramai.
Ustazah, kepung kok ni depa belah kok no, pi kepung kok mun depa belah kok ni. Ustazah, yang kata ustazah ni teriaklah. Nak buat apa dah, kepung tak mau sembahyang juga teriak, tinggal 7 orang sembahyang. 7 orang ni lah duk jadi penawak luka dia. Jadi dah tak tahu dah nak buat macam mana, pergi mengadulah dekat penolong kanan sahabat kita ni. Dia kata, cikgu tolong tengok saya ni budak-budak tak takut. Dia kata, cikgu tolong tengok depa, suruh depa main sembahyang. Kita nak ajak depa bagi reti sembahyang, depa tak mau sembahyang. Esok kata guru agama makan gaji buta. Saya budak-budak tak reti sembahyang. Sedaplah nak katanya. Dia dah tahu kawan ni teriak main nak buta je mata pasal budak-budak tak mau sembahyang. Dia kata kawan ni makan gaji buta. Tak apalah, cikgu penolong kanan, kawan kita ni pun garang punya orang cengeng. Tak apa, ambil rotan, dia tunggu. Dia tunggu. Budak-budak ni nampak dia ketat surau lah hari tu berkat sembahyang. Ada juga hak nakal nak cerlih balik ni, dia dapat tangkap. Dia sebat budak-budak ni, dia bagi amaran sekali dengan dia kata. Dia kata kat budak-budak ni, hampa ni perangai tak macam orang Islam. Kalau orang Islam, dia kata tak gaduh orang paksa. Reti, kata waktu semayang masuk kena semayang. Hampa ni perangai tak macam perangai orang Islam. Sampai nak semayang pun nak kena orang paksa, sampai nak kena tiba-tiba. Perangai tak macam perangai orang Islam. Tu ayat dia. Tuan-tuan tahu, anak ni balik, pergi habang kapak dia. Dia kata cikgu tu kata dia kafir. Nampak tak tu cerita tu? Cikgu tadi kata hang ni tak mau sembahyang, perangai tak macam perangai orang Islam. Betul tak betul? Betul lah, hang tak mau sembahyang ni apa? Perangai tak macam perangai orang Islam. Betul dah cakap tu. Tapi dia pergi habaq kat pak dia nulu lain. Dia pergi habaq kata cikgu ni kata dia kafir. Ini isu kafir mengkafir. Nampak tak? Amboi. Pak ni dengar-dengar ambil golok perak duk wah peti air no, tarik keluar rak kata langkah pergi sekolah macam pang 6. Lebih satu orang pang 5 dia pang 6, dia pergi gedebu-gedebat langkah pergi masjid, langkah pergi ke sekolah, kira golok perak tak ada meja. Saya tak mau cakap dengan orang lain, saya nak jumpa cikgu hak nama ni aja. Pak ni pun ramai tuan-tuan dalam masyarakat hak jenis macam ni. Inilah masalah golongan pendidik. Bukan semua ibu bapa mau anak dia dididik sebenarnya. Dia mau anak dia dapat keputusan baik dalam periksa, tapi dia tak mau anak dia dididik. Ni masalah dia. Kan ni cakap ni daripada hati seorang guru lah. Inilah masalah dia. Mai gedebuk jalan langkah mai cari saya mau cikgu ni aja, hak lain saya tak mau dengar. Bawa mai dia ni aja. Tak apalah, kawan kita ni pun bukan jenis nak lari punya, nak jumpa dia pergi. Dia kata apa masalah? Dia pun ada juga belajar apa hari tu ni, tapi tak putih limau lah. Dia hak putih limau ni tak apa, tak putih limau ni lagi takut dia boleh jadi macam-macam. Kan? Apa dia kata apa masalah dia kata? Dia pun buat jegil mata nak terbit keluar jugalah. Apa masalah abang mai? Apa masalah? Dia kata. Dia ni bila orang buat berani dekat dia pun slow baliklah sikit. Dak ni apa yang cikgu ni anak saya balik duk abang duk kata anak saya kapiang apa semua ni. Dia lagu tu. Siapa kata anak hang kapiang? Ada. Dan dia balik abang kat saya, dia duk main bersagang lagu tu lah. Akhirnya ringkas cerita baru dapat punca sebenarnya saya bukan kata dia kapiang. Dia tak mau semayang. Kita nak ajak dia semayang. Kata encik, anak encik kalau dia reti semayang, esok kita mati kubur kita sejuk, anak kita semayang. Kita nak ajak bagi dia semayang. Bila tak mau semayang, orang pujuk tak reti, orang marah tak reti, orang bedai pun nak lari balik lagi. Ni orang ni perangai tak macam perangai orang Islam. Saya kata, salah ke saya kata lagu tu? Oh dia kata cikgu kata dia kafir. Saya tak kata dia kafir. Saya kata dia perangai dia macam perangai orang bukan Islam. Tak macam perangai orang Islam. Tak apa, tunggu sah. Pergi panggil budak-budak dah lah. 6 jahanam terlibat lari balik ni, panggil termasuk anak dia seorang. Mai ni dia tanya ni kawan-kawan dia semua dengar. Dia ni ada saya kata hampa kafir itu. Kawan-kawan dia kata dak takutlah kena bedai pula ke apa tadi. Dah. Dah abang betul-betul saya kata lagu mana? Kawan-kawan katalah cikgu ni kata orang tak mau semayang ni perangai tak macam perangai orang Islam. Tu dia saya kata lagu tu. Jadi pak ni pun
Termalu dah dalam kah pergi langgang lagu tu kan. Jadi nak katuk malu buat je nak. Dia demah anak dia pula lah. Depan-depan orang semua. Kan dia bawa keluar silat siku, silat sending apa semua keluar habis lah. Muka anak jadi lempiang lah hari tu. Cikgu pula duduk bersabar, jangan pukul anak sampai macam tu. Dan ini satu kisah pengajaran. Kan satu kisah pengajaran kita nak beritahu kan. Jadi itulah ceritanya. Kadang-kadang kita kalau kita tak tegur, siapa nak tegur? Anak kita boleh kita tegur, kita siapa nak tegur? Bini kita tegur, terbalik meja-meja makan tu terbalik. Tak boleh. Siapa boleh tegur kita? Tu imam, khatib, baca khutbah hari Jumaat, inilah teguran dekat kita. Jadi bila kita dengar tu positif lah. Positif. Betul apa yang orang kata ni sabit daripada Quran, sabit daripada hadis Nabi. Kalau ada benda kita buat tak betul-betul lah. Kan? Cerita dia lagu tu ya tuan-tuan. Kan? Jadi cuma kadang-kadang teguran orang ni kadang-kadang dia terkasang sikit. Bahasa tu bukan apa, bahasa yang digunakan tu kadang-kadang terkasang sikit. Berlebih berkurang itu kita saling maaf di antara satu sama lain macam tu. Nah, wallahu a'lam. Jadi kita syukur kepada Allah kalau ada orang-orang yang macam ni. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.